Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Mun'im binti Muhammad Han untuk mengajar pelajaran Jawi tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kata pinjaman daripada bahasa asing. Kalau awak semua tahu bahasa asing tu bahasa apa? Bahasa asing maksudnya bukan selain bahasa kita. Okey, pelajar semua boleh rujuk muka surat 37 dalam buku teks awak. Muka surat 37 dalam buku teks Jawi tahun 5. Okey, kita akan belajar tentang kata pinjaman daripada bahasa asing. Okey, tengok sana kata pinjaman bahasa Arab. Bahasa asing yang pertama ialah bahasa Arab. Okey. Bahasa Arab. Okay. Kita tak gunakan bahasa Arab kan? Itu dikira bahasa asing daripada kita. Okey. Kata pinjaman bahasa Arab, dia ada dua jenis. Okey. Iaitu dari segi istilah agama. Okey. Dari segi istilah agama dan juga kata umum. Okey. Kalau istilah agama, dia berkaitan dengan aktiviti keagamaan. Selalunya kita akan kaitkan dengan agama Islam. Okay, yang seterusnya ialah kata umum. Kata umum digunakan dalam aktiviti kehidupan kita. Kata umum ni maksudnya kata-kata yang selalu kita ucap, yang kita gunakan dalam aktiviti kehidupan kita. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lebih memfokuskan kepada tajuk iaitu istilah agama. Okey, kalau istilah agama, kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori istilah keagamaan. Apa yang dikatakan istilah keagamaan? Kata pinjaman bahasa Arab yang tergolong sebagai istilah keagamaan atau berkaitan dengan aktiviti agama Islam. Aktiviti agama Islam perlulah dikekalkan ejaan asalnya. Okey. Ciri-ciri penulisan Jawi pada kata pinjaman bahasa Arab dalam dalam kategori istilah keagamaan ialah dia ada banyak jenis. Jenis yang pertama ialah apabila huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis sejajar. Contoh dia apa? Contohnya wuduk. Okey, wuduk ini ialah kata pinjaman bahasa Arab. Yang selalu kita gunakan wuduk. Okey. Yang ni untuk istilah keagamaan. Keagamaan. Okay, wuduk kalau dari segi istilah keagamaan ialah air sembahyang. So, ejaan wuduk, huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis secara sejajar. Ni. Wuduk. Wuduk. Yang seterusnya doa. Doa juga adalah kata pinjaman bahasa Arab iaitu istilah keagamaan doa yang kita selalu tadah tangan angkat doa, itu kita panggil doa. Doa juga perlulah ditulis huruf hamzahnya di akhir kata hendaklah ditulis secara sejajar. Imla. Okey. Insya adalah kata istilah keagamaan. Qada. Qaf dad alif hamzah. Ulama juga kata pinjaman bahasa Arab yang dikategorikan dalam istilah keagamaan. Ulama. Ulama ialah orang-orang yang soleh. Ulama, ejaan ulama ain lam mim alif hamzah. Istinja. Maksudnya kalau kita istinja ni istilah agama iaitu istinja ni apabila kita membersihkan kemaluan kita. Juzuk bersama. Juzuk, ejaan juzuk jim, zai, waw, hamzah. Hamzah itu perlulah sejajar dengan ditulis secara sejajar lah. Istinja pun sama. Okey, ini adalah huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis secara sejajar. Okey, seterusnya ialah ba, iaitu huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Contohnya apa? Qiblat. Qiblat bukanlah ejaan qaf, ba, lam. Qiblat. Qaf, ba, lam. Awak tak boleh guna maftuhah. Awak kena
eja secara marbutah. Okey, kiblat, zakat, marbutah. Ta tu itu ialah ejaan maftuhah tu, ejaan bukan ejaan dia, kena gunakan marbutah. Okey, ini sebab ini ialah ejaan-ejaan istilah-istilah keagamaan istilah keagamaan, zakat, solat marbutah, rakaat, qiyamat, Kaabah, Mekah, Madinah. Okey, kena gunakan perkataan marbutah. Okey, seterusnya ialah istilah agama yang dikekalkan menurut ejaan asalnya. Contohnya apa? Tayammum. Okey, ejaan tayammum ni kalau kita nak ikutkan ejaan bahasa Melayu, tayammum. Okey. Tayammum ni kita boleh bahagikan kepada 3 suku kata. Tayammum. Okey. Mim waw mim sepatutnya. Mim waw mim tayammum, tetapi kalau gunakan kata pinjaman bahasa Arab, istilah keagamaan, ejaan mestilah ikut yang asalnya, tayammum. Okey, tahajud, tahajud. Taha jim dal. Halal, ha lam alif lam, halal. Fardu, fardu dot sahaja. Tak perlu tambah dot waw, fardu tak perlu Rasulullah, Al-Quran, alif lam qaf ra hamzah alif nun, Al-Quran. Hadis, ha dal ya sa, hadis. Bukan sin kalau orang yang tak tahu je hadis, ha dal ya sin, hadis. Tak boleh ikut dia punya tulisan Jawi, kena ikut kata pinjaman bahasa Arab, kata ejaan asalnya. Amil, bukan amil, bukan alif mim ya lam, amil, salah, ni pun amil juga, tetapi ejaan betulnya ialah amil. Ain alif mim lam, amil. Okey, seterusnya ialah dal, iaitu kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam ta'rif. Sama ada alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Hendaklah dikekal ejaan Arabnya. Tanda sempang tidak perlu digunakan. Tidak perlu digunakan. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ialah kata-kata nama-nama Allah. Ar-Rahman. Tak perlulah awak nak tulis sempang macam dalam tulisan Rumi ni. Ar-Rahman. Terus sambung. Alif, lam, ra, mim, ha, mim, nun. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Qamar. Al-Quddus. Al-Lail. Al-Mu'min. Al-Aziz. Dan juga An-Najmu. Okay? Ini kata-kata nama-nama Allah. Okay? So, ini adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okay? Yang bermula dengan huruf alif lam. Okay? So, ejaan-ejaan tu tak perlulah ada letakkan sempang. Terus sambung. Al-Mu'min. Okay, faham Okay, seterusnya ialah kata dasar yang berakhir dengan alif maksurah. Hendaklah dikekalkan ejaan seperti dalam bahasa asalnya. Okey, ejaan Musa. Okey, apa yang dikatakan alif maksurah? Ni alif maksurah ni. Dia berbentuk macam ya, tapi dia tidak bertitik. Itu dinamakan alif maksurah. Ejaan Musa bukan mim waw, sin sahaja ataupun sim alif, bukan Musa. Dia kena ada letak alif maksurah. Ejaan yang seterusnya adalah fatwa. Fatwa. Fatwa bukan ejaan letak alif, tetapi kena letak alif maksurah. Fatwa. Syura. Syura sin waw ra ya pula, ra alif maksurah. Dia berbentuk alif tetapi tidak bertitik. Okey, faham? Okey, itu adalah ciri-ciri penulisan tadi tu. Ciri-ciri penulisan Jawi pada kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori istilah keagamaan. Okey, seterusnya kita akan
pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum. Kan tadi saya kata ada dua kan? Iaitu kata umum dengan juga istilah agama. Kalau kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum ditulis mengikut bunyi Melayu. Yang ni kena ikut bunyi Melayu. Okey. Kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum ditulis mengikut bunyi Melayu. Kaedah penulisan pada kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum ialah yang pertama, awak kena tengok kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Okay? Kalau contohnya kalau kita nak tengok ialah ejaan asal. Sabun. Ada tak orang panggil, kau pergi ambilkan aku sabun? Tak ada kan? So, kita kena ikut dalam dia punya bunyi Melayu dia. Sabun. So, ejaan Melayu ni ialah sin alif waw sabun. Bukan sabun. Seterusnya ejaan asal kortas. Kortas. Kau pergi ambilkan aku kortas? Tak ada kan? So, kena eja kertas. Kaf, ra, ta, sin. Kertas. Istilah. 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 Tu bunyi Melayu lah. Istilah. Istilah ini adalah apa? Zahir. Lahir. So, istilah, ejaan istilah. Alif, ya, sin, ta, ya, lam, ha. Okay, istilah. Zahir, lahir. Okay, itu adalah kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Okey, seterusnya ialah perkataan asal marbutah yang digunakan sebagai kata umum. Okey, kata yang asalnya dieja menggunakan marbutah tetapi disebut oleh orang Melayu sebagai ha. Maka dieja ha. Okey. Contohnya jemaah. Jemaah ejaan asalnya ialah jim, mim, alif, ain, maftuha, marbutah. Tetapi dia perlulah ditukarkan kepada huruf ha sebab disebut oleh orang Melayu sebagai ha, jemaah. Okey? Orang Melayu sebut jemaah. Okey? Yang seterusnya ialah faedah. Faedah. Faedah marbutah tadi tu perlulah ditukarkan kepada huruf ha, faedah. Hadiah. Hadiah. Kalau ejaan dalam Rumi macam gini hadiah, faedah dengan jemaah. Okay? Ejaan marbutah tadi tu ditukarkan kepada huruf ha. Okey, seterusnya ialah kata yang asalnya dieja menggunakan ta marbutah tetapi disebut oleh orang Melayu dengan bunyi ta. Maka dieja dengan ta maftuhah. Ta yang terbuka. Ta maftuhah ni ialah ta yang terbuka. Contohnya apa? Sahabat. Bukan sahabat. Kalau ejaan asalnya ialah ta marbutah. Tetapi bila kalau kita nak eja dalam tulisan Jawi, kita tukarkan ta marbutah tadi tu kepada ta maftuhah. Eja sahabat. Bata. Ta yang ni ialah ta maftuhah. Ta yang terbuka. Yang seterusnya ialah syarikat. Syarikat pada asalnya gunakan ta. Kat tadi tu menggunakan ta marbutah. Tetapi dalam tulisan Jawi awak kena bukakan ta tadi tu terus jadi ta maftuhah. Syarikat. Shin, ra, ya, kaf, ta maftuhah. Syarikat. Okay. Alamat. Alamat kalau nak tulis dalam tulisan Jawi, ain, lam, alif, mim, ta maftuhah. Bukan ta marbutah. Okey, faham murid-murid semua? Okey, seterusnya ialah kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi sebutan dengan makna dan yang sama, dengan makna yang sama, maka dikekalkan ejaan asalnya. Okey. Contohnya ibadah. Ibadat. Dia ada boleh dua. Boleh dua maksud, dua variasi sebutan dia. Dia boleh jadi ibadah, dia juga boleh jadi ibadat. Seterusnya hidayah.
kita boleh jadi hidayat. Ta, dia tak boleh hidayat, ta maftuhah tak boleh. Dia kena sama ejaan dia, ta marbutah. Okey. Akibat dengan akibah. Akibat. Sebut akibat ataupun akibah. Dia punya ejaan dia sama, tetapi dia punya sebutan dia boleh berbeza-beza. Ada banyak sebutan. Itu kita kena banyakkan lagi kita punya vocabulary lah. Kita kena rujuk pada kamus. Okey? Okey. Itu adalah mengenai kata asal yang dieja dengan ta marbutah. Tetapi disebut dengan dua variasi sebutan dengan makna yang sama. Okey, seterusnya ialah kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi sebutan yang berlainan makna. Maka dieja dengan huruf ha dan ta maftuhah. Contohnya amanah. Amanah. Okey, kata asalnya ialah amanah. Kena eja guna ta marbutah. Tetapi bila awak nak tukar jadi amanah dalam tulisan Jawi, amanah awak kena ikut ejaan dia, kena tukarkan kepada ha tadi tu, ta marbutah kepada ha. Okey? Kalau yang ni kalau jadi amanat marbutah tadi tu ditukarkan kepada huruf ta maftuhah. Okey? Dia boleh tukar kepada ha ataupun ta maftuhah. Okey, contoh yang seterusnya ialah hikmah. Hikmah kalau nak tulis dalam tulisan Jawi, ejaan sebenarnya ialah hikmah. Kalau awak nak jadi hikmah, kalau nak tulis dalam tulisan Jawi, awak kena tulis hikmah. Ta marbutah tadi tu tukarkan kepada huruf ha. Kalau jadi hikmat jadi ta maftuhah. Marbutah tadi tu jadi ta maftuhah. Okey? Seterusnya ialah karamah. Ejaan asalnya ialah karamah ta marbutah. Okey, tapi kalau awak nak tulis dalam tulisan tulisan Jawi, karamah eja kara alif mim ha. Ha lah. Ini sebenarnya kata pinjaman sebenarnya. Kata pinjaman yang ni ialah kata pinjaman bahasa Arab. Amanah, hikmah, karamah. Okay? So bila kita ada kata pinjaman bahasa Arab, so kita kena tukar dia punya ejaan dia. Kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi sebutan yang berlainan makna. So jadinya awak kena tukar mengikut ejaan yang betul. Sama ada karamah, eja karamah, ka ra alif mim ha, karamah. Kalau keramat, ka ra kaf ra alif mim ta maftuhah. Okey, boleh Okey, agak banyak sikit pelajaran kita pada hari ini mengenai dengan kata pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya ialah kata umum yang diletakkan huruf vokal tetapi mengelakkan salah baca. Contoh muharram. Boleh dibaca muhrim. Muharram, muhrim. Boleh dibaca muharram dan muhrim. Untuk mengelakkan salah baca, ejaan muhrim diletakkan vokal ya. Muhrim. Kalau kita tak tahu, kita memang boleh lihat. Kalau kita dah pandai Jawi, kita tahu dah ni muharram. Muharram sebab dalam bulan Islam kan kita tahu muharram. Okey, untuk mengelakkan salah baca, ejaan muhrim diletakkan vokal ya, muhrim. Okey, contoh alim. Kalau alam macam mana? Alim, alam. So untuk nak elakkan dia punya kekeliruan, alim kita letakkan huruf ya selepas huruf lam. Lam ya mim, alim. Alim, alam. Okey. Seterusnya ialah salju.
Kalau awak tengok perkataan yang awak boleh dibaca salji ataupun salju. Tapi untuk mengelakkan salah baca, ejaan salji diletakkan vokal ya. Manakala ejaan salju diletakkan vokal waw. Eja salji jim ya, salju jim waw. Salji dengan salju. Okey? Faham Semoga ia memberi keterangan yang jelas kepada semua pelajar untuk mengetahui tentang kata pinjaman bahasa Arab. Okey, kalau awak kena tahu istilah bahasa Arab. Contoh Muharram, Alam, Salju. Okey. Okey, kita ada sedikit latihan. Okey, kita ulang kaji bagaimana kita nak menulis perkataan-perkataan menjawikan jawikan perkataan-perkataan di bawah ini. Okey. Kita cuba sama-sama buat sikit, kemudian saya nak awak buat latihan dalam buku tulis jawi Okey. Bagaimana kita nak jawikan perkataan di bawah ini? Yang pertama, istilah. Okey. Istilah ni dikategorikan sebagai apa? Istilah. Istilah ini kita kategorikan sebagai Okey, istilah ini kita boleh lihat pada kata umum yang ditulis mengikut sebutan orang Melayu. So, istilah eja dia sepatutnya ejaan asal dia istilah. So, kata ejaan Melayu dia adalah alif, ya, sin, ta, ya, lam, ha. Istilah. Ejaan untuk ejaan Melayu. Seterusnya ialah isyak. Isyak ialah istilah agama. Isyak. Isyak adalah solat isyak. Solat isyak. Tak ada agama lain yang gunakan selain pada agama Islam. Isyak. So, isyak ejaan dia lah ain, shin, alif, hamzah. Isyak. Isyak. Okey. Untuk kiamat pula, kiamat ialah huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Kiamat, qaf, ya, mim, ta. Kiamat. So, kiamat tak boleh gunakan ta maftuhah. Kena guna ta marbutah. Okey. 3 ini adalah soalan kita buat sama-sama. Saya nak awak buat hadis, syarikat, sunnah, al-ghaffar, zakat, halal, tahajud, amil, ulama dalam buku tulis jawi. Okey, kemudian bila dah buat benda ni, dah tulis, ada jawapan saya sediakan. Kalau betul, awak tandakan betul. Kalau salah, awak tandakan salah. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Diharap pelajar-pelajar semua dapat lebih faham lagi berkenaan dengan kata pinjaman bahasa Arab, iaitu kata pinjaman daripada bahasa asing, bahasa Arab. Okay, sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada saya, boleh terus WhatsApp saya apa-apa permasalahan. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.